Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan mempersembahkan perkembangan tamadun Cina. Seperti yang dapat lihat, negara Cina terletak di Asia Tenggara bersebelahan dengan Lautan Pasifik. Negara Cina merupakan negara keempat terbesar di dunia dengan keluasan kira-kira 9.6 juta kaki persegi. Ibu negara Cina adalah Beijing. Latar belakang tamadun Cina. Tamadun Cina terletak di lembah Huanghe dan meluas sehingga ke bahagian selatan Cina. Keluasan kawasan ini bermula dengan kemunculan dinasti Qin. Kelahiran empayar yang pertama itu menandakan satu peningkatan dalam tamadun Cina. Dinasti Qin bermula pada tahun 2221 sebelum Masihi dan berakhir pada tahun 206 sebelum Masihi. Selama lebih 4,000 tahun, sistem politeknik Cina berasaskan sistem turun-menurun, iaitu dikenali sebagai dinasti. Pada awal tamadun Cina, budaya Cina sangat menghargai kemahiran dalam teknologi. Khasnya kejuruteraan hidraulik kerana wujudnya budaya Cina yang bergantung kepada kejayaan atau keupayaan untuk mengawal air dan banjir di Sungai Kuning. Terdapat banyak lagi teknologi yang digunakan dan dikembangkan oleh tamadun Cina. Antaranya adalah teknologi melebur, menua besi keacuan, pengeluaran porselin, membuat kertas dan pembuatan loyang. Kemajuan tamadun Cina boleh dibahagikan kepada 3 zaman. Zaman tersebut adalah zaman pembinaan, zaman keagungan dan zaman peralihan. Zaman pembinaan adalah tahap awal pembinaan tamadun Cina. Peringkat ini muncul kerajaan-kerajaan yang bersilih ganti seperti dinasti Xia, dinasti Shang, dinasti Zhou, dinasti Qin dan dinasti Han. Tahap ini penting dengan kemunculan satu sistem politeknik monarki dan era feudalism. Selain itu, zaman ini juga dikenali sebagai zaman berperang. Peperangan dapat dipadamkan apabila negeri Cina dipimpin oleh Syekh Huangti. Beliau berjaya menyatukan Cina menerusi militeri dan peluaskan empayar dan menjalankan dasar tegas dalam soal bahasa, ekonomi, falsafah dan pentadbiran. Namun begitu, dinasti Qin tidak dapat bertahan lama dan berakhir dengan kemunculan dinasti Han. Seterusnya, zaman keagungan. Dinasti Han merupakan dinasti teragung dalam sejarah Cina. Antara pencapaian agung dalam dinasti ini ialah bidang pentadbiran kerana mempunyai sistem pemerintahan yang cekap dan berkesan bagi seluruh wilayah. Keagungan ini berakhir apabila berlaku pemberontakan dalaman. Keadaan ini membawa kepada zaman kekacauan dan perpecahan selama 350 tahun. Zaman ini berakhir apabila dinasti Sui menyatukan Cina, tetapi zaman pemerintahan dinasti Sui adalah singkat kerana Maharaja Yang Ti menjalankan dasar penindasan ke atas rakyatnya. Dengan itu, dinasti Tang menggantikannya dan berjaya membina keagungan tamadun Cina. Negara Cina berjaya disusun semula dengan pentadbiran yang teratur. Akhir sekali, zaman peralihan. Zaman ini merupakan zaman pencerobohan orang Gasar ke atas Cina sehingga membawa kepada Cina diperintah oleh orang luar. Dua pemerintahan asing muncul di negara Cina ialah pemimpin orang Mongol dan orang Manchu. Namun pada masa itu, orang Cina cuba membebaskan diri pada penaklukan asing ini. Dengan itu, dinasti Ming telah muncul dan berusaha untuk memulihkan kerajaan dalam bentuk ketenteraman. Namun demikian, akibat daripada kelalaian dan sikap tidak menjalankan interaksi positif antaranya, akhirnya tamadun Cina menghadapi ancaman dari kuasa barat pada abad ke-19. Selepas zaman itu, tamadun Cina berkembang dengan pesat sehingga menjadi negara Cina yang kini. Seterusnya, seterusnya adalah perkembangan sains dan teknologi bagi tamadun Cina. Terdapat banyak ciptaan yang terhasil sewaktu zaman tamadun Cina. Antaranya ialah bahan letupan. Bahan letupan ditemukan resepinya pada sekitar tahun kurun ke-7. Bahan letupan adalah ciptaan agung tamadun Cina kerana bahan letupan ataupun gunpowder adalah ilmu ciptaan yang diserap dalam bidang ketenteraan yang digunakan pakai sehingga ini oleh setiap tentera di seluruh pelosok dunia. Seterusnya adalah teknologi pencetakan. Teknologi ini diperkenalkan pada zaman dinasti Tang. Buku pertama, teknologi ini memudahkan dalam penciptaan buku. Dan buku pertama yang dicipta melalui proses percetakan adalah buku Fingang Ziang yang kini disimpan di Museum British. Seterusnya adalah penemuan ilmu mengenai ilmu sifat magnetik. Ilmu ini ditemui sewaktu zaman dinasti Han dan selepas itu terdapat 3 lagi ilmu yang dikenali, iaitu ilmu pengherotan, ilmu kekutupan dan ilmu magnetik. Keempat-empat ilmu ini digabungkan ke dalam sebuah alat yang disebut kompas. Kompas pada waktu itu digunakan sebagai navigasi kapal. Namun begitu, ciptaan kompas ini telah diserap dan kekal sehingga kini dan digunakan dalam navigasi kapal, kapal terbang dan darat. Seterusnya adalah perkembangan perubatan.
Perubatan yang paling popular sewaktu tamadun Cina adalah akupuntur. Akupuntur ditemui berdasarkan teori Tianjin, iaitu saluran, dan Luo, iaitu collateral. Akupuntur mengambil konsep yin dan yang bila di mana kedudukan keseimbangan harmoni dan ambil kira dalam kesihatan badan manusia, di mana setiap apa yang ada dalam badan manusia disimbolkan dengan satu perkara. Contohnya seperti paru-paru. Paru-paru diibaratkan seperti api yang marak. Jadi sekiranya seorang itu sedang sakit paru-paru, dia dikatakan sedang marah. Oleh itu, akupuntur digunakan untuk menstimulasikan semula titik pada saluran Jing dan Qi untuk melancarkan laluan darah dan Qi. Akupuntur dilakukan dengan memasukkan jarum logam sepanjang 3 hingga 24 cm ke dalam titik tertentu dalam badan untuk, seperti yang dikatakan tadi, menstimulasikan semula titik tertentu untuk mengembalikan keseimbangan badan. Seterusnya adalah perkembangan bahasa dan tulisan. Bahasa Cina ataupun dikenal sebagai Hanzi, tulisan Cina dikenal sebagai Hangzi, ditemui berdasarkan 5 kaedah, iaitu Jiangxi, perlambangan gambar, Zishi, lambang petunjuk, Huyi, lambang petunjuk fikiran, Xingsheng, iaitu gabungan bentuk bunyi, Zhuangzi dan Jiaji, iaitu persamaan dua kaedah yang berfungsi memperluaskan erti atau penggunaan sesuatu huruf Cina. Tulisan Hanzi adalah unik kerana setiap bentuk dan asarannya adalah istimewa, berlainan bunyi daripada setiap satu dan setiap satu membawa maksud yang berlainan. Keunikan ini membuatkan sistem tulisan Cina, iaitu tulisan Hanzi, turut digunakan pakai oleh beberapa bangsa dan tamadun lain seperti Jepun dan Korea. Seterusnya. Seterusnya ialah sistem pemerintahan tamadun Cina. Sistem pemerintahan tamadun Cina merupakan sistem hierarki. Sistem hierarki terdiri kepada 3 peringkat. Peringkat pertama ataupun peringkat tertinggi digolongi oleh maharaja, golongan pembesar dan cendekiawan. Untuk peringkat kedua terdiri daripada golongan tentera ataupun pahlawan, golongan petani dan juga golongan artisan. Dan untuk peringkat yang terakhir terdirinya golongan hamba. Seterusnya. Tetapi sistem pemerintahan tersebut telah dijatuhkan ketika berlakunya Revolusi 1911, di mana sistem pemerintahan tersebut dijatuhkan oleh Parti Komunis Cina dan diperkenalkan dengan sistem pemerintahan baru yang diketuai oleh Presiden dan Majlis Negara. Tugas Presiden ialah melantik dan menggugurkan ahli Majlis Negara, menganugerahkan pingat-pingat kebesaran dan gelaran, mengisytiharkan perang dan mengeluarkan arahan untuk bergerak, mengesah dan membatalkan perjanjian dengan kuasa asing. Dan tugas untuk Majlis Negara adalah untuk melaksanakan peraturan dan undang-undang yang disahkan oleh negara, kewangan ekonomi, budaya dan pendidikan. Terusnya. Seterusnya ialah zaman kejatuhan dinasti Ming dan kebangkitan dinasti Qing. Dinasti Ming merupakan dinasti yang masyhur dalam patah sejarah Cina dan merupakan kerajaan terakhir yang diperintah oleh orang tempatan. Dinasti ini diasaskan oleh Zhou Yuanzhang selepas kemenangan ke atas dinasti Yuan dalam pemberontakan Red Turban. Seterusnya, kejatuhan dinasti Ming sebenarnya sudah bermula sejak akhir abad ke-16, iaitu ketika pemerintahan Maharaja Wanli. Invasi secara besar-besaran telah dilakukan oleh orang Jepun dengan harapan untuk menakluk negara Cina. Peperangan yang berlaku menyebabkan tekanan telah berlaku. Faktor lain seperti kebangkitan kuasa-kuasa barat dalam menguasai perdagangan dunia telah menjadikan struktur keadaan ekonomi Cina menjadi goyah. Keadaan menjadi lebih parah apabila pelbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi dan banjir telah berlaku dan menyebabkan Ming kerugian besar dalam perdagangan pertanian. Seterusnya, penyatuan kaum Jurchen dari pihak Aisingyoro oleh Nuraci pada tahun 1616 telah menubuhkan dinasti Jin akhir. Pemberontakan menentang dinasti Ming pada tahun 1618 bagi membebaskan Manchuria yang berada di bawah penguasaan dinasti Ming telah dilancarkan.
Namun, dinasti Jin akhir ditukarkan kepada dinasti Qing susulan kematian Nurhaci. Antara faktor lain menyebabkan kemenangan dinasti Qing adalah disebabkan kemunculan pemberontakan petani yang dicetuskan oleh orang Cina sendiri. Ini menyebabkan dinasti Ming perlu berhadapan dengan dua serangan secara besar-besaran iaitu daripada dinasti Qing dan dinasti Shun. Dinasti Shun yang dipimpin oleh Li Ziancheng telah menjadikan Xi'an sebagai ibu negara mereka. Seterusnya, kota Beijing juga berjaya dikuasai oleh dinasti Shun setelah kematian Majlis Songzhen dan kekalahan dinasti Ming dan pertempuran yang berlaku. Pertempuran yang sengit ini menyebabkan kedua-dua pihak kehilangan tentera yang ramai. Di bahagian utara China, Saki-Baki tentera Ming yang dipimpin oleh Wu Sangui telah menyokong dinasti Ming setelah mengetahui kekejaman terhadap tahanan dan sifat yang tidak bertamadun pihak pemberontak. Wu Sangui yang tidak mempunyai pilihan lain telah membuka pintu utama timur besar China dengan memberikan laluan kepada tentera Qing untuk masuk ke wilayah China. Kejatuhan dinasti Shun setelah kalah dalam peperangan menentang dinasti Qing disebabkan oleh tenteranya yang letih akibat meredah perjalanan yang jauh dan baru sahaja selesai menempuh peperangan yang panjang menentang dinasti Ming. Kejatuhan dinasti Shun telah menyebabkan Wu Sangui dinaikkan pangkat menjadi putera dan dipertanggungjawabkan untuk menakluk dinasti Ming Selatan dan meneruskan kebangkitan dinasti Qing. Seterusnya. Konsep Yin Yang, Taiji dan Wuxing. Yin dan Yang sentiasa berlawanan, bantu-membantu, relatif membesar dan mengecil serta mengalami perubahan. Keseimbangan Yin Yang mempengaruhi kesihatan. Contohnya, ketika seseorang itu sakit, maka dia mengalami beberapa sifat seperti marah dan juga sedih. Dan juga Yin Yang tanda keseimbangan tubuh badan akan jatuh sakit atau berpenyakit. Konsep ini digunakan oleh ahli-ahli Cina untuk menggunakan dalam perubatan. Seterusnya, kitab Yin Jing ataupun The Book of Cheng menggunakan konsep Taiji untuk merujuk kepada kenyataan muktamad. Tiada sebarang batasan bagi diri Taiji. Dua kuasa, dua kutub, Yin Yang dihasilkan menerusi perubahan Taiji. Konsep Wuxing mempunyai lima unsur. Yin mewakili perempuan seperti sejuk dan gelap, manakala Yang mewakili lelaki seperti aktif, panas dan cerah. Konsep lima unsur itu terdiri daripada api, tanah, besi, air dan juga pelbagai lagi. Yin dan Yang disifatkan sebagai proses pusingan atau putaran yang timbul dan tenggelam tanpa pengakhirannya. Seterusnya, kesimpulannya, pelajaran mengenai tamadun awal yang terbentuk di China dapat memberi iktibar serta inisiatif kepada kita agar memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada pada masa kini dan menjadi panduan untuk memajukan agama, bangsa dan negara. Latar belakang yang ditunjuk oleh tamadun-tamadun awal di China dapat membuktikan kemajuan yang pesat setelah berlaku dalam semua aspek dari segi teknologi, kepercayaan dan juga corak pemerintahan. Pengenalan terhadap ilmu tamadun ini juga dapat menyemat persefahaman sesama rakyat berbeza agama dan kaum serta cara hidup yang berlainan, agar dapat mewujudkan suasana yang aman dan harmoni di negara kita sendiri. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.